dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini di Masjid pada Setongkat ini seperti biasa saya meneruskan kuliah Sirah Nabawiyah. Pada malam ini setelah kita melihat pada kuliah yang lepas bahawasanya Nabi SAW menghantar para utusan Nabi SAW kepada raja-raja di seluruh pelosok dunia. Antaranya Raja Mesir, iaitu Al-Muqawqis. Nabi SAW menghantar Hatib bin Abi Balta'ah untuk berdakwah kepada Raja Mesir. Seterusnya, Nabi SAW menghantar seorang sahabat Dahiyatul Qalbi ke negara Rom untuk menyebarkan dakwah. Ada dakwah Nabi SAW yang diterima, macam Raja Najasyi menerima dakwah Nabi SAW. Adapun Raja Rom pada mula-mulanya menerima dakwah Nabi SAW dan akhirnya menolak dakwah Nabi SAW. Raja Mesir pula Muqawqis mengiktiraf Nabi SAW dan memberikan hadiah kepada Nabi SAW dua orang perempuan, antaranya Maryatil Qibtiyah yang dikawini Rasulullah SAW dan akhirnya mendapat seorang anak, iaitu Zakaria. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita kali ini kita menelusuri satu peristiwa peperangan yang berlaku pada 15 Syawal, iaitu Perang Banu Qainuqa. Perang Banu Qainuqa ini tuan-tuan kita mulakan dengan Madinah. Banu Qainuqa ini antara 3 bani, 3 suku, 3 kaum di Madinatul Munawwarah. Antaranya kaum Bani Nadir dan kaum Banu Quraizah. Ini 2 kaum yang terbesar yang berada di bawah Nabi SAW, antaranya Banu Qainuqa. Setelah Islam menang di dalam peperangan Badar, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui dalam kuliah yang lepas ada 14 orang syahid di dalam peperangan Badar. Antaranya pertama Umar bin Abi Waqqas, Safwan bin Wahab, Jushaymalin bin Abdul Amru, Mihja bin Saleh, Akil bin Bukair, Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib, Sa'ad bin Abi Khaitamah, Mubashir bin Abdul Munzir, Harith bin Surakah, Rafi' bin Ma'alah, Umar bin Al-Hammam, Yazid bin Harith, Muawwidh bin Harith, Auf bin Al-Kharib. Jadi bila kemenangan Nabi SAW di dalam peperangan Badar, orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisyin melihatkan satu kehebatan Nabi. Kenapa kehebatan Nabi? Pada ketika itu Nabi SAW berjumlah ratus orang saja, 300 orang, tapi dapat mengalahkan tentera-tentera Badar. Malah pada ketika itu orang-orang Yahudi sakit hati pada Nabi SAW. Tapi nak buat macam mana tak boleh, kerana Bani Qainuqa ni dah sign, dah buat perjanjian dengan Nabi SAW. Maka Ibnu Ishaq berkata, pada satu kesempatan Rasulullah SAW mengumpulkan Banu Qainuqa di pasar Qainuqa. Kemudian bersabda, wahai kaum-kaum Yahudi, takutlah kalian kepada murka Allah yang pernah ditimpakannya kepada kaum Quraisy. Masuklah kalian ke dalam Islam kerana sesungguhnya kalian telah mengetahui bahawa aku adalah Nabi. Kenapa? Ibnu Ishaq menyatakan, kerana orang-orang Yahudi ni lebih mengenali Nabi SAW. Dalam Al-Quran kata, lebih dikenal dengan anak-anak mereka lagi. Maknanya dia tahu Nabi akhir zaman ni adalah Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan, puan-puan lihat kuliah saya yang lepas, saya dah mengatakan, sampai Nabi akhir zaman ni ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Malah Nabi SAW masuk ke Madinah,
untuk hijratun Nabi SAW, mereka memang dah tahu dah akan adanya Nabi akhir zaman dan hendak berjumpa sangat dengan Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, Nabi menyeru kepada kamu, aku menyeru kepada kamu untuk kamu masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana kalian dapati di dalam kitab kalian, iaitu Taurat, dan janji Allah kepada kalian. Apa jawab mereka kepada Nabi SAW bila Nabi suruh dia masuk Islam? Wahai Muhammad, apakah kamu mengira kami ini seperti kaummu? Inilah dia mencabar Nabi. Adakah kau mengira kami ini seperti kaummu? Jangan kamu membanggakan kemenangan terhadap satu kaum yang tidak mengerti ilmu peperangan. Demi Allah, seandainya kami yang kamu hadapi dalam peperangan, nescaya kamu akan mengetahui siapa kami sebenarnya. Inilah orang Yahudi, tuan-tuan. Dikata dengan Rasulullah, sekiranya berlaku peperangan aku dengan kamu, kamu tahulah siapa aku. Orang lain kamu boleh kalahkan, tapi kamu belum tentu dapat kalahkan. Maka Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Musawwir bin Makramah daripada Abu Uwanah bahawa, ini kisahnya, bermula peperangan Banu Qainuqa ini. Seorang wanita Arab datang membawa perhiasan di tempat perniagaan orang-orang Yahudi di Madinah. Biasa perempuan dia pergi pasar cari makanan. Kadang-kadang cari perhiasan. Itu antara kesukaan bagi kaum wanita. Jadi wanita ni datang. Wanita seorang muslimah datang untuk beli barang. Maka dekat situ antara penjual-penjualnya kebanyakan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi wanita itu mendatangi seorang tukang untuk membetulkan dia punya perhiasan. Ia kemudian duduk menunggu sampai tukang itu membetulkan perhiasannya. Sampai tukang tu betulkan perhiasannya, dia duduk. Datang dua orang Yahudi. Dengan tiba-tiba dia menyatakan, buka kamu punya niqab, buka kamu punya kain. Iaitu dia punya niqab lah, untuk menutup mukanya, buka. Jadi wanita muslimah tu kata, aku tak nak, dan cuba mempertahankan dirinya daripada dibuka penutup mukanya. Tanpa diketahui, antara dua orang ni, seorang orang Bani Qainuqa itu, dia membuatkan satu tipu daya. Yang seorang itu melayan wanita muslimah itu, yang seorang lagi dia meletakkan penyangkut besi supaya nanti perempuan tu bangun akan terkoyak kainnya. Ini sampai begitu sekali. Maka setelah selesai perempuan tu bangun dan terkoyak kain perempuan tu, mendedahkan aurat perempuan tu. Nampak aurat wanita muslimah yang solehah ni. Dan pada ketika itu seorang sahabat Nabi SAW nampak. Bukan saja terkoyak nampak, malah kedua-dua orang ini, Bani Qainuqa, Quraisy Bani Qainuqa ini, dia ketawakan perempuan muslimah tu. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan orang yang sibuk sangat di pasar, tiba-tiba aurat perempuan ni ternampak dan diketawakan oleh orang-orang. Bagaimana kalau berlaku kepada anak kita, isteri kita? Dan pada ketika itu seorang sahabat Nabi SAW menyaksikan peristiwa itu. Lantas sahabat ini tuan-tuan memancung salah seorang kepala Yahudi Bani Qainuqa itu. Dipancungnya kepalanya. Dan seorang lagi bergelutan sampai tercedera Yahudi Bani Qainuqa. Oleh kerana bergaduh tu di tempat pasar Yahudi, maka orang-orang Yahudi kromun sahabat itu dan membunuh sahabat itu. Jadi peristiwa itu diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apabila peristiwa itu diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi yang membunuh orang Muslim itu menyebabkan kemarahan orang Muslim. Ni namanya sensitif. Kita dalam Islam ni kena ada sensitif. Antara sahabat-sahabat kita dengan Islam. Sahabat-sahabat kita orang Islam dengan orang Islam. Jangan kesusahan orang Islam, kita buat tak tahu je tuan-tuan. Orang Islam kena seksa, kita buat tak tahu je. Malah kalau ada saudara mara kita ataupun orang-orang keliling kita yang tak makan pun tak boleh. Dan pada ketika itu, tuan-tuan tengoklah bagaimana di Palestin. Sekarang ni, orang Islam dihina. Malah kalau kita tengok Israel laknatullah ini sanggup dia merogol wanita-wanita. Apa yang kita buat? Kadang-kadang kita memang tak mampu, tapi kita mampu dengan doa kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat-umat Islam seluruh dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Yahudi yang membunuh orang Muslim itu menyebabkan kemarahan kaum Muslimin. Sehinggalah terjadi peperangan antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dengan demikian mereka adalah kaum Yahudi yang pertama sekali melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insiden ini menurut At-Tabari dan Al-Waqidi terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijri. Lebih tepat lagi terjadinya pada 15 Syawal. Tadi peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kaum ini. Maka kerana sahabat bagi tahu tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung. Peperangan ini dia punya ketua peperangannya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembawa panji Islam pada ketika itu di dalam peperangan Bani Qainuqa ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Saidina Hamzah. Kita dah belajar dulu. Anak Abdul Muttalib 10 orang. 2 orang antaranya masuk Islam. Siapa? Iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Saidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ni 2 orang. Dia punya pemangku Presiden Madinah pada ketika itu, kerana Madinah sebuah negara Islam, pemangku dia iaitu Abu Lubaha Bashir bin Abdul Munzir ni. Nanti kita akan tengok setiap peperangannya dia ada ketua panglimanya. Ini penting ni. Ketua ni penting. Bukan dekat perang je ketua. Dekat surau pun kena ada ketua. Dekat masjid pun kena ada ketua. Kena ikut perintah ketua. Kalau ketua kata hari ni makan nasi lemak telur je, ikut. Jangan cakap banyak. Ni, mana boleh asyik nasi lemak telur je. Jangan. Ada ketua. Lepas ada ketua, ada JK dia pula. Itu pentingnya. Sebab itu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berstrategi. Satu kisah selepas ini tuan-tuan, di zaman Khalifah Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim. Kisahnya pun sama. Di Baghdad, antara Baghdad dengan Rom. Seorang wanita telah diganggu oleh tentera Rom. Malah hendak diperkosa seorang wanita tu. Seorang sahabat tuan-tuan, dia tengok kejadian itu, perempuan tu sampai kata apa? Ya Mu'tasim, wahai Mu'tasim. Dia menjerit setelah dikacau oleh tentera Rom itu. Apabila seorang orang Islam melihat perkara itu, dia ambil keldai dan terus pergi jumpa Khalifah Mu'tasim. Perjalanan jaraknya tuan-tuan makan masa sebulan. Kenapa? Kerana orang kafir buat kurang ajar kepada orang Islam. Pada ketika itu sebulan sampai jumpa Khalifah Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim suruh masuk. Dia kata, ada apa kamu? Saya datang daripada sempadan daerah Rom untuk menceritakan kisah seorang perempuan yang dikacau oleh tentera Rom. Al-Mu'tasim buat apa tuan-tuan? Al-Mu'tasim tulis surat kepada Kaisar Rom. Apa yang Mu'tasim tulis surat kepada Kaisar Rom?
suruh ambil lelaki yang melakukan perbuatan jenayah pada seorang perempuan tu diserahkan kepada tentera Islam. Kalau tidak diserahkan kepada tentera Islam, maka Al-Mu'tasim kata, aku akan menghantar tenteranya, kepalanya di kerajaan aku dan ekornya di kerajaan Rom. Apa maknanya tuan-tuan? Betapa banyaknya tentera Islam akan dihantar untuk melawan tentera-tentera Rom. Kepalanya di tempat aku, kata Al-Mu'tasim, dan dia punya ekornya di Rom sana. Tengok betapa sensitifnya menjaga maruah seorang muslimah. Dan pada ketika itu, dapat saja surat Kaisar Rom baca, tuan-tuan, Raja Rom baca. Raja Rom kata, siapakah orang yang buat khianat ni? Yang mengganggu kerja aku, kata Raja Rom. Maka Raja Rom dia ambil seorang lelaki itu dan beri kepada Khalifah Mu'tasim, orang ni yang mengganggu, gugat seorang wanita muslimah. Macam tu. Sebab itulah apabila Nabi SAW dapat tahu saja penentangan terhadap Yahudi Bani Qainuqa ini yang telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka pada ketika itu Nabi SAW mengepung dia. Beberapa hari. Di dalam kitab ini menyatakan dia kepung Banu Qainuqa tu, tentera Islam 40 hari. 40 hari, 40 malam. Tak boleh keluar. Maka pada ketika itu, datanglah seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Siapa dia Abdullah bin Ubay bin Sahlul? Seorang bapa munafik yang mula-mula dan bermuka-muka cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tengok dalam Nabi berhijrah dulu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak masuk ke Madinah? Kerana Nabi tahu bahawa Abdullah bin Ubay ini akan dilantik menjadi pembesar Madinah. Bila Nabi masuk saja di Madinah, Abdullah bin Ubay ini cuba beri ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, dia kata, jangan kamu perlakukan kepada para sahabat aku begini. Dan tolonglah perlakukan para sahabat aku dengan baik. Dia cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, tolonglah kau jangan buat Banu Qainuqa ni macam ni. Permintaan Abdullah bin Ubay ini tidak diindahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay mengulangi lagi permintaannya, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling muka. Merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Ubay masukkan tangannya ke dalam baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali, tuan-tuan. Dia nak jaga dia punya apa? Nak jaga dia punya bani dia, nak jaga dia punya suku sakat dia, nak jaga dia punya kaum, sampai begitu sekali. Sampai Nabi kata tak boleh, sampai merah muka Nabi SAW. Tapi Abdullah bin Ubay ni dia masukkan tangannya ke dalam baju besi Nabi SAW. Wajah beliau tampak berubah. Kemudian menjawab, tinggalkan aku. Nabi SAW sangat marah sehingga raut wajahnya nampak merah. Beliau mengulangi kembali ucapannya sambil memperlihatkan kemarahannya. Nabi kata, celaka kamu. Ini. Nabi sampai kata, celaka kamu. Kenapa Nabi kata celaka kamu? Pertama, dia dah mengkhianati perjanjian. Tak boleh membunuh antara satu sama lain. Yang kedua, disebabkan dia tidak menghormati seorang wanita muslimah. Nabi kata, tinggalkan aku. Jangan kau dekat dengan aku. Ini tegas, tuan-tuan. Dalam Islam kita kena ada ketegasan. Sebab tu baru-baru ni, tuan-tuan, dalam Facebook, ada satu hamba Allah, dia buat dalam laman dia, tuan-tuan, sebelah kanan dia letak gambar seorang ulama dan sebelah kiri dia letak patung, yang mana patung tu seiras-iras dengan agama Nasrani.
Saya tak kata agama Nasrani, seirah-irah patung tu macam tu lah. Sebelah sini seorang ulama, sebelah sini dia buat seorang patung Nasrani yang muka dia bercahaya-cahaya. Lepas tu dia kata apa? Dia kata sinar mukanya bercahaya-cahaya, sama dia kata. Itu nak kategorikan apa tuan-tuan? Saya kategorikan dia kurang ajar. Macam mana seorang ulama boleh disamakan dengan orang yang beragama lain? Nak menunjukkan apa tu tuan-tuan? Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Islam sama ni. Mana boleh Islam sama dengan agama lain? Orang pun tak sama dengan agama lain. Orang Islam dengan agama lain sama? Tak sama. Sebab Islam ni Allah nyatakan inna dina indallahil Islam. Yang kamu samakan kenapa? Ingat, besok tangan kamu yang menulis ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mulut kamu ditutup, tangan kamu akan bercakap, mata kamu akan bercakap, kaki kamu akan bercakap. Kalau kamu sakit hati pun tak layak seorang Muslim yang beriman buat macam tu, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sebab itulah Nabi SAW, Abdullah bin Ubay ni minta dengan Nabi, tolonglah ya Rasulullah, janganlah kau kepung orang-orang Bani Qainuqa ini, Yahudi ni. Nabi kata tak. Nabi kata celaka engkau tinggalkan aku. Abdullah bin Ubay menyahut lagi, tidak, demi Allah tidak akan aku melepaskan engkau ya Rasulullah sebelum engkau perlakukan kepada sahabatku dengan baik. Dia tetap tunggu kat situ. Selagi mana Rasulullah SAW tak berikan pandangannya, dia tetap dekat situ. Rasulullah menyatakan, golongan engkau ini hanya 400 orang atau 700 orang sahaja, bersenjata lengkap yang telah membela engkau terhadap semua musuh itu. Apakah hendak aku ni, kata Nabi SAW, bebaskan dia? Nabi kata, dia lengkap dengan senjata. Kita punya penyanyian tak boleh bersenjata. Tetapi adakah engkau nak aku lepaskan dia? Maka Nabi kata, tak wallahi. Rasulullah SAW akhirnya membuat keputusan. Rasulullah SAW akhirnya berkata, mereka itu kuserahkan padamu. Kerana pujukan-pujukan dia, Nabi kata, mereka ni aku serahkan kepadamu. Tapi dia kata, aku nak golongan Bani Qainuqa ni aku tak nak ada lagi dekat Madinah, kata Nabi SAW. Aku tak nak kaum Bani Qainuqa ni ada lagi dekat Madinah, boleh keluar masuk lagi. Dan orang-orang Bani Qainuqa aku harap boleh tinggalkan Madinah. Nabi kata, aku dah tak nak tengok lagi muka pengkhianat ni, Bani Qainuqa ni, kafir Yahudi ni. Aku nak ditinggalkan Madinatul Munawwarah. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa itu kemudian pergi meninggalkan Madinah. Jalan tuan-tuan semua. Tengok, Islam ni bukan nak bunuh. Islam ni lebih mengutamakan pengajaran. Sebab itulah Nabi dia tak bunuh. Dia halau Bani Qainuqa ini semuanya. Satu keturunan pun tak ada Bani Qainuqa dekat bumi Madinah. Maka jalan Bani Qainuqa ini menuju sebuah dusun bernama Azra'at di daerah Syam. Belum beberapa lama tinggal di dusun tu yang diberi nama Al-Adrat. Maka pada ketika itu semua kaum-kaum ataupun banu-banu yang Qainuqa ini ditimpa Allah Subhanahu Wa Taala satu wabak. Satu wabak Allah timpa dia dan dia meninggal semuanya. Sebagai seorang Muslim yang memiliki hubungan persekutuan dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, sebagaimana Abdullah bin Ubadah bin Samit pun datang menemui Rasulullah. Bukan saja orang-orang Yahudi saja Bani Qainuqa mati, malah ada juga yang datang kat Rasulullah SAW yang cuba memberi walak kepada Nabi SAW. Dia menyatakan tak adil lah, seorang yang buat semua yang kena. Tak adil. Islam tak macam tu.
Maka seorang sahabat nanti dia jumpa Nabi SAW yang bernama Ubadah bin Samit datang menemui Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memberi walak dan taat kepada Allah, Rasulullah dan kaum muslimin, dan aku melepaskan diriku daripada ikatan daripada orang-orang kafir ni. Dia kata, ya Rasulullah, terimalah aku. Bukan daripada banyak-banyak tu ada yang tak baik, ada yang baik. Antaranya aku, Abdullah Ubadah bin Samit menyatakan, dan pada ketika itu ambillah aku, Nabi, aku berbaiat kepadamu, kepada Allah dan Rasul dan kaum-kaum muslimin. Sebab tu tuan-tuan, kita pun sebagai orang muslimin pun kita ada baiat kita pada Allah. Apa antaranya? Banyak. Antaranya dalam solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, solat aku, semuanya untuk badan mati aku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni janji kita pada Allah. Selain ikatan syahadah kita yang menentukan kita seorang muslimin ataupun seorang yang kafir. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisahnya. Beberapa ibrah yang kita dapat daripada peperangan Banu Qainuqa ini. Apakah ibrah ataupun pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini? Peristiwa ini keseluruhannya menunjukkan watak pengkhianatan orang-orang Yahudi. Sebab tu dalam Al-Quran kata walan tarda. Tidak selama-lamanya. Allah menurunkan ayat ini dengan lan. Tidak selamanya, atau senang kata tidak mungkin orang Yahudi dan Nasrani ni redha pada kita kecuali kita ikut agama dia, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang kalau kita tengok dakwah dia dan dakwah dia, tuan-tuan, hebat. Dia tak perlu pergi rumah orang bagi risalah, tak perlu dah. Dia hanya menjual sekeping CD dan orang-orang Islam melihat, ditontonnya, tuan-tuan, sampai akhirnya tidak solat. Itu saja. Maka orang Yahudi ini tidak pernah berpuas dan dia tak puas hati. Daripada zaman Nabi SAW, dengan menghalalkan apa jua cara mereka untuk mengkhianat. Halalkan. Benda yang tak boleh pun dibolehkan. Dalam peristiwa ini terdapat beberapa ibrah dan prinsip. Antaranya yang pertama, hijab wanita muslimah. Seperti kita ketahui bahawa orang-orang Yahudi ini dia suka kepada perempuan. Kenapa dia suka pada perempuan? Dia tidak ada halal dan haramnya. Ini Yahudi. Dia tidak ada hukum. Maknanya dia nak berzina, tak ada masalah. Tapi kita ni tak boleh. Maka orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ni tidak ada hukum. Maka apabila dia membuat sengsara, membuat onar kepada orang-orang muslimah, memaksa untuk membuka tutup muka wanita muslimah ketika wanita tersebut datang ke pasar mereka untuk menghiasi perhiasannya. Sumber terjadi peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham ini tidak bertentangan dengan riwayat yang lain menyebut bahawa sebab timbulnya peristiwa ini ialah kedengkian orang-orang Yahudi terhadap kemenangan muslimin di perang Badar. Okey, ibrah yang pertama, orang Yahudi ni memang tak boleh kita jadi kawan. Yahudi, Nasarah, Nasrani pun begitu juga. Lagi-lagi kerana apa? Di dalam hatinya mempunyai dendam terhadap orang-orang Islam. Yang kedua, tuan-tuan, hijab. Hijab ni tidak boleh dipakai ketika solat. Wanita-wanita kalau pakai hijab, niqab, tak boleh dipakai. Ada pandangan yang mengatakan hukumnya makruh memakai ketika dalam solat. Bahkan kalau kita tengok dalam menunaikan fardu haji, tidak boleh digunakan untuk buat semasa tawaf bagi wanita-wanita. Dan auratnya apa? Auratnya muka dan dua tapak tangan. Ada satu kisah di mana Nabi SAW mengerjakan haji.
Dan nampak antaranya bila wanita ini memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merendahkan tutupannya. Maknanya apa merendahkan tutupannya? Matanya ini dan dahinya ditundukkan ke bawah. Matanya dan dahinya ditundukkan ke bawah. Sebab itulah ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha dalam bab pakaian bagi orang yang ihram berkata, janganlah ia wanita yang berihram menutup muka dengan cadarnya dan memakai pakaian yang dicelup dengan zafaran. Zafaran ni apa? Iaitu minyak wangi, wangi-wangian. Tak boleh, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis riwayatkan oleh Al-Malik di dalam Muwatta' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai purdah muka, begitu pula memakai sarung tangan. Tak boleh. Apa arti larangan memakai cadar tutup muka bagi wanita yang sedang melakukan ihram di waktu melaksanakan haji? Mengapa larangan ini harus bagi wanita saja, tidak termasuk lelaki? Tidak diragukan lagi bahawa larangan ini atau pengecualian ini menunjukkan bahawa penutup muka ataupun cadar merupakan suatu yang biasa dilakukan oleh wanita muslimah di luar pelaksanaan haji. Kenapa? Kerana penutup muka ni merupakan satu biasa yang dipakai oleh wanita muslimah pada pelaksanaan haji. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Fatimah bin Qais bahawa setelah dia diceraikan oleh suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dia, Fatimah binti Qais, menunggu masa iddah di rumah Ummu Syari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa rumah Ummu Syari itu tak boleh. Kenapa rumah Ummu Syari tak boleh? Kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menghuni dekat rumah itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah binti Qais agar menunggu masa iddahnya di rumah pakciknya, iaitu siapa? Ummu Maktum, ibni Ummi Maktum. Kenapa? Kenapa disuruh Fatimah binti Qais duduk dekat rumah Ummi Maktum? Kenapa? Kerana Ummi Maktum tu dia buta. Dia tak boleh nampak, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hak-hak wanita. Maka hukumnya makruh kalau sekiranya memakai niqab ketika solat. Di dalam kitab ini menyatakan. Dan seterusnya yang kedua. Sebelum tu ada satu lagi hukum, tuan-tuan. Hadis ini satu lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali. Apa dia kata? Wahai Ali, jangan kamu melihat wanita. Dia marah. Ali melihat wanita. Dan Nabi menyatakan lagi, jangan kamu melihat wanita pandang demi pandang. Pandang demi pandang macam mana, tuan-tuan? Sekali pandang, tengok lagi. Sekali pandang, tengok lagi. Nabi marah. Dan Nabi kata, kerana yang punya hak pada pandangan pertama. Kerana kamu ada hak. Pandangan pertama memang kamu diberi. Ada hak. Macam kita kadang-kadang pergi pasar, tengok perempuan tak tutup aurat, kain pun terdedah, sekali pandang, astagfirullah, dah cukup. Sebab tu Nabi kata pada Ali, pandangan pertama itu punya hak. Maknanya tak ada apa-apa lah kamu lihat, dah ternampak macam mana. Tetapi pandangan kedua dan seterusnya adalah hukumnya berdosa besar. Ini dalam riwayat Bukhari, Al-Imam Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebut bahawa Fudail bin Abbas pernah mengikuti belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penyembelihan korban. Jadi seorang sahabat ni yang bernama Fudail bin Abbas, dia pernah duduk belakang Nabi pada waktu korban binatang. Pada kesempatan itu Nabi SAW tanya. Pada kesempatan itu Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita daripada suku Kazamiyah yang terkenal ciri-ciri kewarakannya. Maka seorang daripada suku Kazamiyah datang.
kepada Nabi SAW. Lepas tu perempuan tu beredar. Seorang sahabat Nabi yang bernama iaitu Fudail bin Abbas ni, dia tengok perempuan tu. Daripada datang dekat Nabi, dia berjalan, dia keluar, dia datang balik. Maka sahabat yang bernama Fudail bin Abbas tu tengok je. Apa yang Nabi SAW buat? Lalu Nabi SAW dia pegang dagu sahabat ni Fudail bin Abbas, pegang dagu, dia pusingkan balik. Sampai macam tu Rasulullah SAW. Dia pegang dagu, dia pusing balik. Dia memegang dagu Fudail dan memutarkan di belakang. Maka Nabi SAW menyatakan, jangan kau buat begitu. Kerana pandangan begitu adalah pandangan syaitan, kata Nabi SAW. Jangan buat begitu. Kerana pandangan syaitan. Kadang-kadang tuan-tuan, nak dapat orang muslimah yang betul-betul sekarang ni, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau kita tengok tahun 60-an, 70-an tu tak dapat macam ni tuan-tuan. Pakai baju pun orang kata Skoda je. Kan? Pakai tudung pun tak. Kadang-kadang pakai tudung apa? Kadang-kadang pakai tudung main lambung-lambung je tuan-tuan, rahmati Allah, nampak jambul depan. Kan? Alhamdulillah. Kenapa Islam suruh menjaga aurat bagi wanita ni tuan-tuan? Kerana wanita ni yang pertama dia cantik. Betul? Betul tak? Betul. Umur 70-an pun cantik tuan-tuan. Kan? Ni. Kedua kenapa? Kerana tak nak lelaki ni tergoda dan termasuk dalam lembah maksiat. Iaitu zina tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW dia marah sahabat yang bernama Fudail bin Abbas. Kita nak menceritakan masalah aurat, insya-Allah kita akan tengok. Kenapa? Ada beberapa imam mazhab yang berpendapat bahawa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan aurat. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah, kita ni ahli sunnah wal jamaah, ia merupakan aurat. Tuan-tuan, kaki aurat tak kaki? Kaki aurat. Pakai stokin tu aurat. Ya. Kebanyakan orang sekarang ni stokin tak pakai. Minta maaf lah cakap tuan-tuan. Padahal aurat tu. Ini. Sebab imam mazhab ada yang hilaf. Tapi kita jangan ikut yang hilaf lah. Kita ikut imam kita lah. Ajaran kita lah. Mazhab kita lah tuan-tuan rahmati Allah. Ya. Yang kedua, pengajarannya. Insiden yang timbul kerana Yahudi perikan Nuqa ini menunjukkan kedengkian yang terpendam selama ini di dalam hati mereka terhadap muslimin. Kaum Qainuqa kerana apa? Kerana niatnya yang terpendam untuk melawan Islam. Tetapi mengapa bukti-bukti kedengkian itu baru muncul dan terbongkar setelah sekitar 3 tahun mereka memendam kedengkian itu? Disimpan lama tuan-tuan. Sebab tu dia punya khianatnya dengan Islam, dia simpan lama. Dia cuba untuk memecah belahkan Islam. Macam mana caranya dia nak memecahkan Islam? Dia cuba, tak dapat sekali, dia cuba formula lain, hingganya Islam ni berpecah. Bila Islam ni berpecah tuan-tuan, dia buat apa? Dia tepuk tangan. Kerana apa? Kuasa ada di tangan dia. Dia boleh buat apa pun. Tapi kalau kuasa pada Islam, dia boleh buat apa? Dia tak boleh buat apa-apa. Ini. Sebenarnya dalam hati dia ada hasad dan dengki. Ibnu Jurai meriwayatkan bahawa Malik bin Syaif, salah seorang Yahudi, berkata kepada sebahagian muslimin ketika mereka kembali dalam perang Badar. Ini orang Yahudi. Dia kata apa kepada orang Islam? Ibnu Jurai meriwayatkan bahawa Malik bin Syaif, salah seorang Yahudi, berkata kepada sebahagian muslimin ketika mereka kembali daripada peperangan Badar. Dia kata apa? Janganlah kalian tertipu oleh kemenangan terhadap kaum Quraisy yang tidak mengerti ilmu kemenangan. Dia tak mengaku lagi, dia dah kalah, dia tak mengaku. Ni dia. Janganlah kalian tertipu oleh kemenangan terhadap kaum Quraisy yang tidak mengerti ilmu peperangan. Seandainya kalian menghadapi kami, nescaya kalian tidak akan berdaya. Seandainya orang-orang itu menghormati perjanjian yang telah mereka sepakati dengan kaum muslimin,
dipastikan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengusik dan menyakiti mereka. Tetapi mereka tidak menghendaki selain kejahatan, sehingga kejahatan itu sendiri kembali kepada mereka. Dia dah kalah, dia boleh tak mengaku kalah. Inilah hakikat orang-orang Yahudi. Yang ketiga, perlakuan Islam kepada orang munafik. Peristiwa ini berikutan pembelaan Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay yang saya kisahkan tadi? Dia yang menahan sampai dia meletakkan baju di dalam badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya engkau janganlah buat sesuatu kepada kawan-kawan aku. Peristiwa ini berikutan pembelaan Abdullah bin Ubay kepada orang-orang Yahudi dalam bentuk yang telah kita ketahui. Dengan jelas kemunafikan orang tersebut dari sikapnya itu jelaslah sudah bahawa dia adalah seorang munafik tulen yang menyimpan kedengkian dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Tetapi demikian, Rasulullah sallallahu ni kita tengok pula akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum-kaum Yahudi ataupun orang-orang yang munafik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memperlakukannya selaku seorang muslim. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi tetap memperlakukan Abdullah bin Ubay sebagai seorang muslim. Beliau tidak mengugat kemunafikannya. Nabi tak kata depan Abdullah bin Ubay, kau ni munafik Abdullah bin Ubay. Tidak juga memperlakukannya seorang musyrik atau murtad atau orang yang berdusta dalam menganut agama Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluluskan permintaan dan tuntutannya. Apa tuntutannya? Kau bagilah aku bagaimana nak buat kaum-kaum Banu Qainuqa ni. Begitu baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah. Kenapa? Kerana orang-orang munafik ni dia menyembunyikan kemunafikan dia. Dia menyembunyi depan Islam baik. Tapi belakang Islam dia yang paling banyak memusuh Islam. Dia yang bergabung dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir untuk membenci Islam. Ni. Tapi bagaimana akhlak Nabi? Nabi melayan dia sebagai seorang muslimin. Ini menunjukkan sebagaimana disepakati ulama bahawa orang yang munafik selama di dunia harus diperlakukan sebagai seorang muslimin. Sebagai seorang muslim sekalipun kemunafikannya telah dapat dipastikan. Ini kerana hukum-hukum Islam secara keseluruhannya terhadap dirinya dua aspek. Aspek yang harus diterapkan di dunia di mana kaum muslimin berkewajipan menerapkan dalam masyarakat mereka dengan dipimpin oleh seorang khalifah atau kepala negara, dan aspek lain yang akan diterapkan kelak di akhirat yang pada saat itu segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat apa? Dapat menentukannya tuan-tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara dan berakhlak sebagai seorang pemimpin yang baik kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Yang keempat tuan-tuan, yang terakhir, memberikan walak kepada orang bukan Islam, non-Muslim. Memberikan walak kepada non-Muslim, jika kita perhatikan dalam hukum syariat yang dikeluarkan menyusul peristiwa ini, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai komentar terhadap cerita ini, dapatlah diketahui bahawa seorang Muslim tidak menjadikan non-Muslim sebagai wali ataupun walak sebagai pemimpin atau tempat memberikan keputusan, atau sebagai teman setia atau sejawat untuk melakukan kerjasama dan menjalinkan tanggungjawab untuk kemasyarakatan dan agama. Tak ada kewalakan. Jangan dia beri walak. Takut kita beri walak kepada orang yang non-Muslim, nanti dia jadi besar kepala. Contoh ada dulu tuan-tuan, adalah zakat nak dibagikan kepada orang Islam. Mana boleh? Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Jangan kita pula mandai, boleh, apa salahnya? Ini bukan apa salah. Hukum tetap hukum. Masalah ini termasuklah hukum-hukum Islam yang tidak pernah diperselisihkan oleh kaum muslimin sepanjang masa.
Kerana ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut maut pada masa ini banyak sekali jumlahnya. Bahkan hadis-hadis Nabi pun yang menegaskan masailah ini mencapai darajat mutawatir maknawi. Di sini tidak perlu kami sebutkan dalil tersebut, mengingatkan sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Maka hukum memberikan walak kepada orang-orang kafir tidak boleh, tuan-tuan. Apatah lagi dalam perkara agama. Apatah lagi pada perkara-perkara agama, maka tidak dibolehkan. Maka sampai sini saja, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung balik kuliah sirah kita pada minggu hadapan. Kita masuk lagi satu peperangan, iaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni, tuan-tuan, kenapa terjadinya peperangan Uhud? Kerana orang-orang kafir tidak puas hati lagi dengan Nabi SAW setelah dikalah daripada peperangan Badar. Ni, tengok betapa lamanya dia punya sakit hati, tuan-tuan. Dah koi nongkok pun dia kena halau. Tapi pada kali ini yang akan datang, insyaAllah kita akan tengok dalam peperangan Uhud, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apabila kita menyusuri sirah Nabi ni, maknanya kita menyusuri sunnah Nabi. Bila sunnah Nabi kita ikut, kita baca dan kita suka, tuan-tuan, maka kita mentauladani sahabat-sahabat Nabi SAW. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.